Okey, yang ni buku teks muka surat 227. Okey, kita nak tengok hubung kait antara halaju berdalir dengan tekanan. Okey, hubung kait antara halaju berdalir dengan tekanan. Okey, kalau tengok pada rajah ni, okey, kita ada satu tangki, lepas tu kita ada 3 lagi tube kat sini. Okey, P1, P2 dan P3. Okey, kalau kat sini kita tengok aras air, okey, untuk P1, P2 dan P3 sama. Okey, tekanan berdalir adalah sama pada berdalir yang tidak mengalir. Okey, maksudnya bila kita tutup tube kat sini, okey, aras air akan sama sebab tiada pengaliran berdalir. Okey, so seterusnya kita nak tengok. Okey, hubung kait antara halaju berdalir dengan tekanan. Okey, tube venturi. Okey, ni adalah tube venturi. Kalau tadi, okey, ini tube biasa. Dia tak ada perbezaan saiz kat sini. Okey, tapi kalau tube venturi ni merupakan tube tidak seragam dengan bahagian tengah lebih sempit. Okey, dekat P2 ni lebih sempit. Okey, dalam rajah 8.11 apabila berdalir mula mengalir. Okey, apabila air ni mula mengalir, okey, kalau kita buka tube tepi ni, okey, bila air mula mengalir, halaju berdalir di P2 adalah lebih tinggi daripada halaju berdalir di P1 dan P3. Okey, bila kita buka tube kat sini, okey, air akan mengalir ataupun berdalir tu akan mengalir kat sini. Okey, kat sini kamu boleh nampak kan, dia punya aras air dekat sini berbeza. Okey, maksudnya adalah pengaliran kan. Okey, berdalir tu bergerak. Okey, so jadi bila berdalir tu bergerak, okey, halaju dekat P2 ni, okey, dia adalah tinggi. Okey, berbanding dengan P1 dan P3. Okey, hipotesis dia, semakin sempit bahagian tube venturi, semakin rendah tekanan dalam berdalir yang melalui bahagian yang sempit ini. Okey, so kamu kena faham, kalau dia sempit, halaju dia tinggi, maksudnya berdalir tu bergerak laju, tapi tekanan dia rendah. Okey, dekat P2 ni akan boleh take note lah. Okey, dalam buku teks ada muka surat 227. Okey, dekat P2 ni, okey, dia punya halaju tinggi tapi tekanan dia rendah. Okey, dekat P1 dan P3, tekanan tinggi, halaju rendah. Okey, maksudnya bila makin sempit, okey, dia makin laju tapi tekanan dia rendah. Okey, hal ini dikenali sebagai kesan Venturi. Okey, kesan Venturi. Okey, Venturi nama saintis lah. Okey, saintis yang buat benda ni. Okey, seterusnya kita nak tengok prinsip Bernoulli. Okey, apabila berdalir melalui kawasan sempit, halaju berdalir akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut berkurang. Okey, jadi nama dia, yang ni adalah prinsip Bernoulli. Okey, sama dia, lebih kurang sama je dengan kesan Venturi ni. Okey, mula-mula, okey, dekat sini kawasan sempit, yang ni kawasan luas. Okey, jadi so bila berdalir lalu dekat kawasan sempit, halaju dia tinggi. Okey, dia nak naik ke kawasan yang lebih luas, maka halaju dia makin rendah sebab tekanan dekat sini tinggi. Yang ni prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli ni dia guna yang sama dengan ni, tube Venturi ni. Okey, kesan Venturi ni sama dengan prinsip Bernoulli. Okey, bila sesuatu berdalir lalu dekat tempat yang sempit, okey, halaju dia tinggi tapi tekanan dia rendah. Sama juga. Okey, Bernoulli dia pakai benda ni. Okey, bila lalu kat tempat yang sempit, halaju tinggi tapi tekanan rendah. Kalau lalu tempat yang luas ataupun besar, okey, halaju rendah tapi tekanan tinggi. Okey, seterusnya kita nak tengok aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Okey, prinsip Bernoulli menyatakan bahawa
benda yang bergerak dengan hal laju tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Okey, bila dia bergerak dengan laju, okey, tekanan dia akan jadi rendah. Okey, yang tu sahaja prinsip Bernoulli. Okey. Bentuk aerofoil sayap kapal terbang. Okey, aerofoil ni yang ni. Aerofoil. Okey. Okey, yang ni adalah sayap kapal terbang. Okey, aliran udara berhalaju tinggi. So tekanan dia akan jadi rendah bahagian atas ni. Okey, halaju udara tinggi. Okey, tekanan rendah. Okey, daya angkat pula dia akan mengangkat ataupun memastikan kapal terbang tu diangkat ataupun terbang. Okey, aliran udara berhalaju rendah, maka tekanan dia tinggi. Okey, yang ni dia punya sayap dia. Okey, sayap kapal terbang tu. Okey, lepas tu bahagian atas ni dia halaju tinggi, tekanan rendah. Okey, yang bawah ni okey, halaju rendah tapi tekanan tinggi. So yang ni lah yang akan tolak ataupun dia akan mengangkat tekanan dekat sini yang akan mengangkat kapal terbang tu supaya terbang. Okey, daya angkat yang dihasilkan oleh sayap sebuah kapal terbang terhasil daripada bentuk aerofoil dan juga sudut serang. Ni sudut ni. Okey, ni sudut ni. Okey, kita ambil daripada daya angkat. Nampak dia serong kan? Okey. Buat dia serong macam tu kan? Daya angkat tu lah yang akan menolak dia naik ke atas. Okey, dibantu oleh tekanan udara yang tinggi. Okey, penundu bangsen. Okey, penundu bangsen ni kita boleh tengok dalam makmal yang akan menghasilkan api lah kalau kita nak panaskan apa-apa bahan kimia. Okey, dalam makmal. Okey, jadi dia punya cara kerja dia sama juga guna prinsip Bernoulli. Okey, gas berhalaju tinggi dengan tekanan rendah akan masuk ke sini. Nampak tak? Ruang dia tu kecil sahaja. Okey, udara berhalaju rendah dengan tekanan tinggi disedut masuk. Okey, ini udara daripada luar. Sebab tu kita kena buka dulu dia punya ni lah. Okey, lubang ni supaya udara dekat luar tu boleh masuk. So, aliran campuran gas dan udara akan menghasilkan api lah. Okey, so dekat dalam ni, okey, sebab dia punya tin dia tu kecil sahaja. So, jadi dalam ni tekanan rendah tapi halaju tinggi. Okey, udara dekat luar. Okey, tekanan tinggi tapi halaju rendah, dia akan masuk dalam ni lah. Okey. Okey, kita tengok pula untuk helikopter. Okey, sama juga prinsip dia dengan kapal terbang tadi, bentuk aerofoil kan sayap dia. Okey, so aliran udara berhalaju tinggi, tekanan udara rendah. Bahagian atas ni halaju tinggi tapi tekanan udara rendah. Okey, disebabkan oleh halaju ataupun aliran udara berhalaju rendah, tekanan udara tinggi dan juga daya angkat ni akan membantu dia naik ke atas. Sama juga. Ini drone silap. Helikopter. Sama je. Okey. Bila ke atas ni aliran udara tinggi, okey, berhalaju tinggi, tekanan dia rendah. Okey, yang bawah, okey, tekanan udara tinggi tapi halaju rendah. Okey, so dia akan dibantu oleh daya angkat. Maka helikopter tu akan terapunglah ataupun bergeraklah ke udara. Okay, sama juga dengan drone. Okey, sama juga dengan drone. Okey, yang ni kamu boleh tengok muka surat 229 dalam buku teks. 229. Okey, yang ni garisan keselamatan di tepi landasan stesen kereta api. Okey. Kalau kamu pergi dekat stesen kereta api, kamu akan nampak satu garisan kuning ni. Okey, kalau kamu perasan lah. Kamu akan nampak satu garisan warna kuning ni. Okey, garisan ni bukan sahaja buat Okey, yang ni adalah garisan keselamatan. Okey, so aliran udara adalah berhalaju tinggi dan tekanan udara adalah rendah di kawasan antara kereta api yang bergerak laju dengan orang yang berdiri berdekatan. Okey, kalau kita duduk dekat stesen kereta api, okey, bila ada kereta api yang lalu, okey, aliran udara berhalaju tinggi sebab kereta api tu nak
dia dah bergerak laju kan. Okey, dia nak sampai dekat destinasi tu. Okey, dia mestilah berhalaju tinggi tapi tekanan udara rendah kat tengah ni. Okey, antara orang ni, antara kita yang berdiri kat sini dengan kereta api. Okey, di antara tengah-tengah tu adalah aliran udara berhalaju tinggi tapi tekanan udara rendah. Okey, aliran udara berhalaju rendah, tekanan udara tinggi dekat belakang orang ni. Okey, aliran udara berhalaju rendah tapi tekanan udara tinggi. Okey, besar kemungkinan jika terdapat orang yang berdiri melepasi garisan keselamatan, orang itu akan ditolak oleh daya ke arah kereta api yang sedang bergerak. Oleh itu, elakkan berdiri melepasi garisan keselamatan. Okey, prinsip dia sama je. Okey, macam helikopter, drone dengan kapal terbang tadi. Okey, kita anggap kata orang ni adalah sayap dia. Okey, sayap kapal terbang. Contoh. Okey, bahagian depan ni halaju tinggi. Okey, bahagian belakang halaju rendah. So, yang daya ni kita boleh katakan adalah daya angkat. Sebab itulah jangan melebihi garisan kuning. Kalau kita duduk kat sini, okey, kalau kita duduk kat sini, contohnya lah, kita mungkin akan ditolak oleh daya yang dekat belakang tu. Okey? Okey, boleh faham tak? Kegunaan garisan kuning ni. Okey, dia untuk keselamatan kita lah. Sebab dekat, contohnya kalau kita berdiri kat menghadap kepada kereta api ni, okey, depan kita tu, okey, aliran udara halaju tinggi. Okey, dekat belakang kita tu, aliran udara berhalaju rendah. Okey, lepas tu dia akan ada satu daya yang akan menolak kita kepada situ. Okey, P kepada kereta api tu lah. Okey, itulah kegunaan garisan kuning. Okey. Okey, ada soalan? Habis. Okey, so kat sini kesimpulan dia, kita belajar pasal prinsip Bernoulli. Okey, prinsip Bernoulli dia kata, okey, semakin sempit ataupun prinsip Bernoulli ni. Ni. Okey. Benda yang bergerak dengan halaju tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Okey, tengok gambar ni lah. Okey, bila benda itu lalu kepada kawasan yang sempit, okey, dia menghasilkan halaju yang tinggi, okey, tapi tekanan yang rendah. Okey, menghasilkan halaju yang tinggi dan tekanan yang rendah. Okey, ingat yang tu saja prinsip Bernoulli. Okey, kalau prinsip Pascal sebelum ni, prinsip Pascal tu apa dia? Prinsip Pascal dia pasal tekanan. Okey, tekanan. Okey, kalau prinsip Pascal, okey, dalam sistem tertutup, okey, tekanan tu akan sama, tak kira dia punya saiz dia. Okey, jadi tekanan tu akan dialirkan secara seragam. Okey, tapi kalau prinsip Bernoulli, okey, bila dia bergerak dengan laju, okey, prinsip Bernoulli ni dia berdasarkan kepada halaju. Okey, sama ada dia tinggi ataupun halaju rendah. Okey, bila halaju tinggi, tekanan dia jadi rendah. Bila halaju rendah, tekanan dia tinggi. Okey. Okey, ada soalan nak tanya? Soalan? Ada soalan? Tak ada? Ada ke tak ada? Tolong jawab, Sat. Ada ke tak ada? Muka surat 87. Okey, buku aktiviti muka surat 87. Okey, soalan 2. Ready lagi? Ready tak lagi? Okey. Okey, soalan nombor 2. Muka surat 87, buku aktiviti. Raja 2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tekanan air pada halaju yang berbeza. Okey, kamu garis. Mengkaji tekanan air pada halaju yang berbeza. Okey, so yang ni adalah prinsip Bernoulli. Sebab prinsip Bernoulli dia berdasarkan halaju dan tekanan. Okey. Okey, jadi dekat diagram 2 tu ataupun raja 2, okey, kita boleh tengok P
Q dan R. Okey, lepas tu ada paras air dekat X, Y dan Z. Okey, so dekat P tu, okey, halaju dia tinggi ke rendah? P. Tolong jawab seorang. Dekat P tu halaju dia tinggi ke rendah? Okey, rendah. Sebab itulah paras air dekat X tu dia tinggi. Okey, Q. Halaju dia tinggi ke rendah? Tinggi. Okey, sebab itulah paras air dekat Y tu rendah. Sebab bila halaju dia tinggi, paras air yang boleh naik dekat tube Y tu rendah lah. Sebab apa? Dia bergerak laju kan. Okey, dekat R pula sama dengan P. Okey, halaju dia rendah. Apa kan? Halaju rendah, tekanan tinggi. Okey, soalan A1. Berdasarkan rajah di atas, okey, nyatakan satu pemerhatian. Apa yang kamu nampak kat situ? Cepat. Apa yang kamu nampak kat situ? Seorang jawab. Tolong jawab. Siapa-siapa? Apa yang kamu nampak kat situ? Tekanan mana kita boleh nampak? Apa yang kamu nampak kat situ? Paras air dekat X, Y dan Z berbeza. Betul? Okey, disebabkan oleh tekanan lah. Tekanan kita tak nampak. Jadi yang kita nampak adalah paras air. Okey, dalam paras air pada X, Y dan Z adalah berbeza. Okey, ataupun kita boleh kata paras air ataupun aras air pada Y lebih rendah berbanding X dan Z. Okey. Paras air pada Y lebih rendah berbanding X dan Y. Dapat? Kalau tak dapat, abang lah. Okey, soalan nombor 2, A2. Nyatakan satu inference bagi jawapan anda di 2A1. Okey, sebab apa kamu kata paras air dekat Y tu paling rendah? Sebab apa? Barulah kita boleh kait dengan tekanan. Okey, jadi inference ni adalah sebab tadi. Sebab kepada pemerhatian. Sebab apa kamu kata dekat Y tu aras air dia paling rendah. Okey, jadi jawapan dia. Okey, aras air dalam Y paling rendah kerana tekanan paling rendah. Okey, saya ulang. Aras air pada Y paling rendah kerana tekanan paling rendah. Aras air dalam turus Y ataupun pada Y paling rendah kerana tekanan paling rendah. Okey, soalan B. Nyatakan pembeli ubah dalam eksperimen ini. Okey, pembeli ubah dimanipulasi. Apa yang tak sama kat situ? Aras air. Aras air tu dia dah keputusan dia ataupun kesan dia. Okey, kalau kita buka tube tu. Okey, kita buka tube tu. Okey, apa yang beza dekat sini? Cuba tengok dekat ayat yang pertama sekali. Raja 2 menuju ke eksperimen untuk mengkaji tekanan air pada halaju yang berbeza. Apa dia? Manipulasi. Okey, yang tak sama. Apa dia? Halaju air lah. Okey, yang dimanipulasi adalah halaju air. Okey, maksudnya kita ubah-ubah halaju air tu disebabkan oleh tube tu lah. Okey, so pembeli ubah bergerak balas. Apa jadi? Apa kesannya? Apa keputusannya? Okey, bila halaju yang berbeza, so tekanan pun akan berbeza lah. Okey, jadi yang bergerak balas adalah
tekanan air. Ataupun kita boleh kata aras air. Okey, disebabkan laju yang berbeza, aras air pun berbeza dan juga tekanan yang dihasilkan juga berbeza. Okey, so yang bergerak balas adalah tekanan air. Okey, soalan C. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi prinsip Bernoulli. Okey, kalau dia tanya definisi secara operasi, maksudnya dia suruh kamu cerita balik apa maksud prinsip Bernoulli ni berdasarkan eksperimen. Okey, kita tahu prinsip Bernoulli ni, prinsip Bernoulli dia kata apabila bendalem melalui kawasan sempit, hal laju bendalem akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut berkurang. Okey, so daripada eksperimen, apa ayat yang sesuai untuk kita cerita balik prinsip Bernoulli? Okey, maksudnya bila definisi secara operasi ni kita bagi jawapan berdasarkan eksperimen. Okey, jadi kalau kat sini kita boleh kata prinsip Bernoulli ialah, okey, cara nak reja Bernoulli ni tengok dekat skrin lah. Ustazah ada share. Okey, prinsip Bernoulli ialah prinsip yang ditunjukkan oleh paras air yang berbeza. Prinsip Bernoulli ialah prinsip yang ditunjukkan oleh paras air yang berbeza. Okey, dia tak cerita pun hal laju ke, tekanan ke, dia hanya cerita, dia kata paras air yang berbeza. Okey, maksudnya prinsip Bernoulli ni dia nak buktikan betul tak prinsip dia tu bila kita tengok paras air yang berbeza disebabkan oleh hal laju dan juga tekanan. Okey. Okey, kita sambung pula soalan nombor 3, soalan bahagian B. Okey, soalan nombor 3, rajah 3.1 menunjukkan bentuk sayap sebuah kapal terbang. Okey, so dekat rajah 3.1 tu, okey, bahagian atas tu, okey, tengok gambar ni. Okey, bahagian atas tu, okey, kat situ adalah hal laju tinggi, tekanan rendah. Okey, bahagian bawah adalah hal laju rendah, tekanan tinggi. Okey, kamu tolong buat note sikit dekat gambar tu. Dekat gambar sayap tu. Okey, so bahagian atas tu adalah hal laju tinggi, tekanan rendah. Bahagian bawah, hal laju rendah, tekanan tinggi. Okey. Namakan bentuk sayap kapal terbang seperti dalam rajah 3.1. Apa bentuk dia? Seorang jawab. Tengok skrin yang saya share ni ada jawapan dia. Apa bentuk tu? Bentuk? Hello, ada orang tak? Aerofoil. Betul dah tu. Okey. Eja dia macam ni. A-E-R-O-F-O-I-L. Aerofoil. Okey, soalan B. Apakah prinsip yang menerangkan bahawa hal laju udara mempengaruhi tekanan yang dihasilkan untuk membolehkan kapal terbang bergerak di udara? Apa prinsip dia? Apa nama prinsip dia? Prinsip Bernoulli. Okey, prinsip Bernoulli berdasarkan kepada hal laju dan juga tekanan. Prinsip Bernoulli. Okey, soalan C. Terangkan bagaimana daya angkat bertindak pada sayap kapal terbang. Okey, so kamu boleh tengok kat sini. Okey, macam mana kita nak cerita dia? Okey, daripada gambar ni, okey, tengok kat sini ya. Okey, kamu boleh cerita kat sini. Okey, apabila aliran udara, okey, ataupun macam ni.
Okey, di bahagian atas sayap kapal terbang, aliran udara berhalaju tinggi. Manakala tekanan udara rendah. Okey, di bahagian atas sayap kapal terbang, aliran udara berhalaju tinggi. Maka tekanan udara rendah. Okey. Yang pertama. Yang kedua, sambung ayat tu lah, titik yang kedua. Okey. Di bahagian bawah sayap kapal terbang, aliran udara berhalaju rendah tetapi tekanan udara tinggi. Di bahagian bawah sayap kapal terbang, aliran udara berhalaju rendah tetapi tekanan udara tinggi. Okey, di bahagian bawah sayap kapal terbang, aliran udara berhalaju rendah tetapi tekanan udara tinggi. Okey, conclusion ya. Okey. Okey, yang ketiga, titik tadi, yang ketiga, perbezaan tekanan ini menghasilkan daya angkat pada kapal terbang. Perbezaan tekanan ini menghasilkan daya angkat pada kapal terbang. Okey, walaupun kita nampak markah dia satu sahaja, tapi sebab dia kata kena terangkan bagaimana sayap kapal terbang tu boleh diangkat. Okey, so kamu kena cerita pada gambar ni lah. Okey, bayangkan gambar ni. Kita betul cerita. Okey, ataupun kita kata pada bahagian atas sayap kapal terbang, aliran udara berhalaju tinggi tetapi tekanan udara rendah. Manakala di bahagian bawah sayap kapal terbang, aliran udara berhalaju rendah tetapi tekanan udara tinggi. Okey, so kesimpulannya perbezaan tekanan ini akan menghasilkan daya angkat yang akan mengangkat sayap kapal terbang. Okey. Okey, kita pergi pula pada soalan D. Okey, kalau tak ada nanti tengok balik video lah. Tengok jawapan dia. Okey, soalan D, rajah 3.2 menunjukkan dua bentuk sayap kapal terbang. Okey, sayap A dan juga sayap B. Okey, B tu dia terbalik. Okey. Tentukan bentuk yang manakah digunakan oleh kapal terbang untuk berlepas dan mendarat. Okey, A ke B? A ke B? Tolong jawab seorang-seorang. A ke B? Tak ada orang ke? A ke B? Okey, kalau untuk berlepas, A ke B? A. Okey, A tu untuk berlepas. Okey, untuk mendarat, B kan? B. Sebab itulah bila kapal terbang tu dia dah naik, okey, sayap dia mesti A, bentuk A, aerofoil. Okey, bila dia nak mendarat, okey, dia kena tutup sayap dia. Okey, sebab dia nak menentang udara kat depan tu. Okey, dengan menggunakan prinsip yang anda nyatakan di 3B1. Okey, kita kata dia adalah prinsip Bernoulli. Terangkan bagaimana dengan kedua-dua bentuk sayap kapal terbang berlepas dan mendarat. Okey. Okey, so untuk sayap bentuk A, kita guna dia untuk berlepas kerana okey, udara bergerak perlahan dan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi.
Okey. Jadi kamu boleh kata kat sini bentuk sayap A digunakan untuk kapal terbang berlepas kerana udara bergerak perlahan dan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Okey, kita guna prinsip bernulis lah. Okey, bentuk sayap A digunakan untuk kapal terbang berlepas kerana menghasilkan tekanan yang lebih kerana laju udara bergerak perlahan dan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Okey, kalau B pula, okey, dia untuk mendarat kerana bukan macam silap je. Okey, yang A tu senang je. Kau buat sini. Okey, bentuk sayap A digunakan untuk kapal terbang berlepas kerana aliran udara tinggi dan tekanan udara rendah. Manakala bentuk sayap B digunakan untuk kapal terbang mendarat kerana tepat tak? Okey, bentuk sayap A membolehkan kapal terbang berlepas kerana udara laju tinggi dan tekanan udara rendah. Okey, manakala untuk B pula, okey, untuk B pula sebab bahagian atas dah rata, okey, bahagian atas rata, so udara bergerak perlahan dengan hal laju yang udara bergerak perlahan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Okey, kita tengok kawasan rata tu nah. Okey, kalau A tu kawasan rata yang kat bawah. Okey, udara bergerak perlahan tapi tekanan tinggi. Sebab itulah dia boleh angkat kapal terbang tu, daya angkat. Okey, bila B pula, bahagian atas flat rata. Okey, sebab itulah aliran udara perlahan, tekanan tinggi. So dia akan bolehkan kapal terbang tu mendarat. Okey, habis yang tu. Yang terlepas nanti boleh tengok lah. Tengok balik video. Okey, so kita dah habis dah. Okey, kita dah habis dah bab 8 ni. Okey, bab 8 ni kalau kamu tengok balik, okey, dua benda sahaja yang kita belajar. Okey, prinsip Pascal dan juga prinsip Bernoulli. Okey, kalau prinsip Pascal, okey, kita tengok contohlah. Contoh paling senang adalah hidrolik. Okey, kita tengok yang ni. Okey, yang ni prinsip Pascal. Okey, dalam satu kawasan sistem tertutup, tekanan dalam ni sama. Okey. Okey, tekanan dalam ni sama. Okey, kalau prinsip Bernoulli, okey, kita bayangkan yang ni, tube Venturi. Okey, prinsip Bernoulli dia berdasarkan hal laju. Okey, bila hal laju tinggi, tekanan jadi rendah untuk kawasan yang sempit. Okey, yang tu sahaja. Dua prinsip sahaja yang kita belajar dalam bab 8 ni, daya dan tekanan. Okey, ada soalan tak? Ada soalan?